Kalau tengok kepada video yang kita buat sebelum ni, fungsi f dia dah bagi, fungsi g dia dah bagi. Dia minta kita cari apa fungsi gubahan fg ataupun apa fungsi gubahan gf. Beza dengan apa yang kita akan buat kali ni adalah fungsi gubahan dia dah bagi tau. Maknanya kata fg ataupun gf dia dah bagi dah. Tetapi salah satu daripada fungsi yang membentuk fungsi gubahan tu dia tak bagi. Jadi mungkin dia bagi fungsi f tetapi dia tak bagi fungsi g, atau dia bagi fungsi g tetapi tak bagi fungsi f. So dia akan minta lah kita cari apa fungsi yang dia tak bagi tu. Contoh soalan dekat depan cikgu ni, fungsi f dan fungsi gubahan fg masing-masing ditakrifkan seperti berikut. Cari fungsi g. Tengok yang A dulu, fungsi f dia bagi, fx lah kan. Lepas tu fungsi gubahan fgx pun dia bagi. Jadi kat sini dia minta kita cari apa fungsi g dia ni. Okey. Tapi yang ni level senang tau. Kenapa cikgu cakap level senang? Kamu tengok fungsi gubahan bahagian depan dia ni fungsi apa? F kan. Yang tertulis ni lah, yang depan dia f. F dia bagi tak? F dia bagi. So yang ni senang sikit. Kalau yang susah tu nanti yang depan dia tak bagi. Depan tak bagi maksud dia kamu bayangkan ini fx kan. Kamu bayangkan yang dia bagi ni sebagai gx. Yang dia bagi gx yang kat depan f. So yang tu dia susah sikit. Tapi susah-susah pun boleh buat lah. Cikgu akan tunjukkan. Okay, cuma yang ni senang. Yang susah tu cikgu akan tunjukkan dalam video selepas ni lah. Okay, so kita buat dulu yang A ni. Okay, seperti biasa cikgu memang suka tulis dulu maklumat yang dibagi, iaitu fungsi fx. Fx dia kata x tambah 2. Okay, lepas tu dia kata fungsi fgx sama dengan 3x tolak 3. Okay, dekat sini kita fokus kepada fgx. Kalau ikutkan kita punya fgx, kita akan buat siapa dulu? Kita akan buat gx dahulu kan? Sebab belah kanan. Betul tak? So, dia akan jadi f. Okay. Masalahnya, fungsi untuk g tak tahu. Betul tak? Fungsi untuk g tak tahu. Okey lah. Tak tahu tak apalah. Kita tulis je. Okey. Sebab fungsi g tak tahu. Betul tak? Tetapi, kita tahu. Lepas kita dah settlekan fungsi g ni, kita akan masukkan pula ke dalam fungsi f. Betul tak? Kalau tak tahu, tak yakin, tengok dulu video-video yang cikgu dah buat sebelum ni. Okay. So dekat sini f dalam kurungan. Maksudnya yang dalam kurungan ni merujuk kepada objek yang perlu digantikan ke dalam fungsi f. Okay. So apa fungsi f kita? Fungsi f kita adalah x tambah 2. X tambah 2. Betul tak? Apa objek kita kat sini? Objek kita kat sini adalah gx. Mana kata fungsi g itulah. Okay, so dia akan jadi gx tambah 2. Okay, dekat sini kita dah start. Okay, cuma jangan lupa, ini adalah fungsi fgx yang kita dapat. Ada tak fungsi fgx yang dia bagi? Ada yang ni. Nampak tak? Dia bagi dah fgx. Yang kita buat ni pun fgx. Jadi apa nak buat? Fgx dengan fgx. Kita gabungkan. So, bila kita gabungkan, dia akan jadi gx tambah 2 sama dengan 3x tolak 3. Okay. So, gx sama dengan 3x tolak 3 tolak 2. Okay. Selesai kan? Gx sama dengan 3x tolak 5. Dah siap. Inilah dia kita punya fungsi g yang dia tak bagi. Okay, senang ke susah? Senang je sebenarnya. Cuma student biasanya dia akan keliru dekat sini. Cikgu, mana fungsi g dia? Memang kita tak tahu. Betul tak? Sebab tu kita just tulis dia balik gx tu. Cuma kita faham. Selepas kita settlekan fungsi g, kalau ada kan, selepas kita settlekan fungsi g tu, kita akan masukkan pula dalam fungsi f. Itu yang berlaku dekat sini. Betul tak? Fungsi f pula adalah x tambah 2. So, kita buat masuk je gx ni sebagai x ni. Nampak tak? X ni kita gantikan je dengan gx tu. Okay. Kita cuba satu lagi soalan. Soalan seterusnya. Cikgu buat pemisah sikit. Okay. Soalan seterusnya. Sama jugalah dia bagi fungsi f. Iaitu 2x
tolak 3 dan FGX sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. Okey. Sama juga macam tadi, mula-mula kan dia bagi FGX kan. Okey, ni yang dia bagi. Cuba kita buat kita punya dulu. Okey. Kita akan buat yang kanan dulu, GX dulu kan. So F ni tulis je. GX tak tahu cikgu, tak apa, tulis je. Nampak tak? Okey, sekarang ni GX ni akan jadi objek yang perlu dimasukkan ke dalam fungsi F. Okey, apa fungsi F kita? Fungsi F kita adalah 2X tolak 3. 2X tolak 3. Okey, X ni kita gantikanlah dengan objek. Objek kita GX. Okey, so dia akan jadi 2GX. Nampak? Tolak 3. Nampak tak apa berlaku pada X ni? Cikgu ubah je dengan GX. Okey. So dekat sini, okey, dekat sini kita dah start. Betul tak? Dah start dah sebenarnya. Nak selesaikan baru tak boleh. Tapi jangan lupa, ini FGX yang kita cari. FGX yang dia bagi ada. Jadi ini FGX, sini pun FGX. Apa nak buat? Gabungkan. Jadi bila kita gabungkan, dia akan jadi 2GX tolak 3 sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. Yang dia bagi ni kan. Okay. Sini kita pindah-pindah je. So dia akan jadi 2GX sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1 tambah 3. Okay. So dia akan jadi 2GX sama dengan 2X kuasa 2 tambah 2. Okay. Dekat sini pindahkan pula 2 ni. Bila 2 ni dipindahkan, dia akan jadi bahagi. Betul tak? So dia akan jadi GX sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Dah siap. Ini adalah fungsi G yang dia tak bagi, yang diminta kita cari, iaitu X kuasa 2 tambah 1. Okay, kita buat yang last ni. Okay, yang last ni bagi bentuk pecahan. So bila bagi bentuk pecahan, cikgu rasa space bawah ni tak cukup. So cikgu buat kat sebelah terus. Seperti biasa, kita catatkan dulu maklumat yang dia bagi. Mula-mula dia bagi fungsi F, iaitu 3X tambah 5. Lepas tu dia bagi fungsi FGX, iaitu 5X tolak 1 per X tolak 2. Okey, FGX ini yang dia bagi. Kita buat yang kita punya dulu. Jadi bila kita buat kita punya dulu, okey, kita akan buat yang GX dulu kan. Yang F ni tulis je lah. Tapi yang G pun tak tahu, tak apa, tulis je. Tapi kita tahu, lepas kita settlekan fungsi G tu kita masukkan pula dalam fungsi F sebagai objek lah kan. So apa fungsi F kita? Fungsi F kita adalah 3X tambah 5. 3X tambah 5. Yang X ni, X dekat fungsi F ni, kita gantikan dengan GX. Betul tak? Okay, so dia akan jadi 3GX tambah 5. Okey, dekat sini kita nak selesaikan pun tak boleh. Inilah yang termudah. Tapi jangan lupa, ini FGX yang kita buat. Okey, ini FGX yang kita buat. FGX yang dia bagi pun dah ada dah. Jadi sini FGX, sini pun FGX. Apa nak buat? Kita gabungkan. So dia akan jadi 3GX tambah dengan 5 sama dengan 5X tolak 1 per X tolak 2. Okey, dekat sini kita pindahkan 5 ni ke sana. So dia akan jadi tolak 5 lah nanti kan. So dia akan jadi 3GX sama dengan 5X tolak 1 per X tolak 2 tolak 5. Dekat sini kita akan apa Kita akan samakan pembawah. Betul tak? Kita akan samakan pembawah. So dia akan jadi 5X tolak 1 per X tolak 2 tolak dengan 5X tolak 10 per X tolak 2. Ni cikgu harap kamu fahamlah kenapa jadi 5X tolak 10 ni. Okay. So, okay, sini jangan lupa tulis je balik 3GX. So, sini. Okay, 3GX. Okay, sekarang pembawah dah sama. Cikgu nak gabungkan. Okay, bila cikgu nak gabungkan, jangan lupa cikgu kena buat kurungan. Okay, kalau tak buat kurungan nanti dia salah nanti. Ramai student terperangkap kat situ. 5X tolak 1 tolak dengan 5X tambah 10.
per X tolak 2. Cikgu harap setakat ni boleh follow sebab yang setakat pindah-pindah apa semua ni macam matematik biasa je. Okay. 5X tolak 5X terhapus. So X dengan X ni terhapus. Negatif 1 tambah 10 dia akan jadi 9. 9 per X tolak 2. Yang kat sini jangan lupalah tulis je 3GX. Okay. Lepas tu dekat sini 3 ni kita akan pindahkan lah sebab kita nak fungsi G je kan. So 3 ni kita pindahkan, dia akan jadi bahagi. GX sama dengan 9 per X tolak 2 bahagi 3. Betul tak? Cuma bahagi ni cikgu akan tukar kepada darab. Okey, lepas tu 3 ni kan sebenarnya 3 per 1. Betul tak? Bila bahagi ni tukar kepada darab, automatik 3 per 1 ni kita terbalikkan. Dia akan jadi 1 per 3. Okey, tengok betul-betul. Dia akan jadi 9 per X tolak 2 darab dengan 1 per 3. Okey, so dekat sini 3 dengan 9 ni boleh potong sifar 3. 9 ni akan jadi 3 lah. Okey, dekat sini kita boleh settlekan terus. So dia akan jadi 3 per X tolak 2. Ini adalah fungsi G yang kita cari bagi soalan yang C ni. Ini je. Okey. Soalan yang bawah ni dia minta apa ni? Okey. Yang ni cikgu kata yang masuk soalan yang susah sikit tu. Sebab kamu tengok fungsi gubahan ni dia bagi GF. Okey, depan dia apa? Depan dia G. Fungsi G dia bagi tak? Fungsi G dia tak bagi. Yang ni yang mencabar sikit. So cikgu akan buat dekat video seterusnya. Tunggu video seterusnya.